kasih ya. Baik, pagi ni saya bercadang untuk membahaskan buku ni tanpa mengikut urutan yang asal. Kita dah bincang sampai tajuk yang ketiga hari tu pada 19 hari bulan 12. Boleh tak siapa yang ada buku kita ke depan terus, iaitu bab yang ke-39 tentang anak-anak kecil, muka surat 191 ya, 191. Jadi okey, saya faham bukan semua orang ada buku. Jadi kita akan share dia punya hadis dia. Okey, bagi saya masa sekejap ya. Fantalaqna fa'atayna ala rawdatin. Oh, panjangnya ya Allah. Okey, kita share screen tak boleh share. Cuma tak boleh. Oh, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Okey, dah nampak. Salam penerus. Okey, sekarang dah nampak tapi dia agak banyak dia punya ni. Mana kat bawah lagi ni? Fantalaqna ila rawdatin azimah. Ila banin. Okey. Ibu, kalau saya tanda, saya dah buat ni, nampak tak? Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, Nampak nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Baik. Bagi yang ada buku, muka surat 191, bab yang ke-39, anak-anak yang meninggal kecil dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini satu mimpi panjang Nabi SAW. Nabi ni ada satu tabiat. Pada pagi hari Nabi akan kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, ada tak kalangan anda semua yang bermimpi semalam? Dan ada sahabat yang bermimpi, sahabat akan ceritakan mimpinya apa. Dan Nabi akan tafsirkan mimpi itu. Dan kalau sahabat tidak ada mimpi, maka Nabi SAW akan ceritakan mimpi yang dilalui oleh baginda. Dan ini satu mimpi yang panjanglah ceritanya. Pelbagai kisah yang dilalui oleh Nabi SAW. Okay, tapi kita nak berikan fokus kepada tajuk ini sahaja ya. Iaitu tentang pertemuan Nabi SAW dengan bapa baginda Nabi Ibrahim AS. Okay, tengok pada bahagian yang saya boldkan itu. Ini Nabi ditemani oleh dua orang malaikat berjalan jauh dan mengalami pelbagai peristiwa, pengalaman. Dan antaranya, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ رَبِيعٍ. Maka kami teruskan perjalanan. Artinya tadi dah ada perjalanan di tempat lain. Kami teruskan perjalanan. Setelah kami tiba di sebuah taman hijau, Rawdatin Mu'tammatin. Sampai ke sebuah taman kehijauan yang dipenuhi bunga di musim bunga. Ar-Rabi' ni musim bunga. Ya. Jadi taman itu penuh dengan bunga. Ya. Wa idza baina zahrai ar-rawdati rajulun tawil. Di tengah-tengah taman itu ada seorang lelaki yang teramat tinggi. Ya, teramat tinggi.
La akadu ara ra'sahu tulan fis sama'. Orang lain boleh dengar tak suara saya? Kak Zarina tak dengar Boleh Okay, Kak Ya, Zarina Ustaz. kena keluar balik dan masuk balik kot je. Itu lagi senang. Okay. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama'. Saya tak dapat lihat dia punya kepala dia tu kerana terlalu tinggi memuncak ke langit. Wa idza hawla ar-rajuli min aksari wildanin ra'aituhum qattun. Dan di sisi lelaki itu ada ramai anak-anak kecil, ya. Ramai anak-anak kecil yang saya tidak pernah melihat mereka walaupun sekali, ya. Sorry. Ra'aituhum qattun qala qultu lahum ma hadha ma haula. Lalu saya pun bertanyakan kepada malaikat itu, siapakah kanak-kanak ini? Okey, sekejap siapakah kanak-kanak ini? Siapakah mereka semua? Lalu malaikat pun menyatakan, intaliq. Kita jalan dulu, lalu mereka pun berjalan sampailah ke sebuah tempat yang lain pula. Ya, okey, baik. Mimpi ni seronok untuk kita bahaskan kalau kita dapat lihat dari awal hingga akhir. Tapi untuk pagi ni kita kecilkan fokus kepada bahagian ini sahaja. Nanti kalau ada masa kita akan cuba lihat keseluruhan mimpi tersebut. Ya, baik. Kemudiannya kita ke depan, dia lalu beberapa pengalaman dan pada akhir sekali barulah malaikat pun menyatakan siapakah orang yang ditemui di taman tersebut. Ya, kata malaikat, wa ammar rajulut tawil, adapun lelaki tinggi allazi fir rawdah, yang berada di taman, fa innahu Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ammal wildanu allazina hawlahu, adapun anak-anak yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim tadi, fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Itu semua merupakan anak-anak kecil yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah, iaitu dalam keadaan belum baligh. Faqala ba'dul muslimin, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin. Lalu sahabat-sahabat Nabi pun bertanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah anak-anak orang musyrik pun termasuk sekali? Maka kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, ya, anak orang musyrik pun termasuk sekali. Artinya mereka meninggal dunia, mereka pun layak masuk ke dalam syurga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bunda-bunda sekalian, sebelum kita melihat ulasan yang ada dalam hadis ini, perlu kita fahami bahawasanya Nabi ini mengalami beberapa peristiwa mimpi dan ada juga yang bukan mimpi, berupa Al-Isra' wal-Mi'raj. Walaupun dalam kes Isra' dan Mi'raj tu ada khilaf kalangan ulama', adakah Nabi naik ke langit itu dengan fizikal baginda ataupun hanya mimpi sahaja, ya. Jadi beberapa kali Nabi mimpi ni, Nabi masuk dalam syurga. Ada mimpi lain Nabi jumpa apa, macam-macam lah mimpi baginda ni. Antaranya inilah beberapa peristiwa dalam mimpi Nabi SAW. Baik. Pertamanya, muka surat 193, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan Nabi yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga anak-anak kecil di syurga. Ya. Dan ini sesuai dengan tafsiran nama Ibrahim menurut sebahagian ulama'. Kata sebahagian ulama' seperti dinyatakan oleh Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari, Ibrahim ni dia asal daripada bahasa Suryani. Ini bahasa lama lah, bahasa kuno, Suryani, yang mana Ibrahim bermaksud Abun Rahim, bapa yang pengasih. Jadi ini sesuai dengan keadaan hadis ini, yang mana Nabi Ibrahim AS diberikan peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga anak-anak yang meninggal semasa kecil. Ya, baik. Jadi benda-benda sekalian, tafsiran yang menyatakan Nabi Ibrahim ni, Ibrahim maksudnya bapa yang pengasih itu
ada sebahagian, ada pengkaji yang tidak setuju, dan saya rasa juga kurang tepat jika dilihat kepada ulasan daripada pengkaji tersebut. Jadi yang mungkin lebih tepat ialah Ibrahim bermaksud bapa pendidikan ataupun bapa pembaharuan. Itu lebih tepat, tokoh pendidikan. Allah Alam, tapi ulama-ulama dulu mereka menyatakan Ibrahim bermaksud bapa yang pengasih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, adakah Nabi Ibrahim ini memang tinggi lampai dibandingkan dengan kita pada masa sekarang ni? Yang mana kalau kita lihat dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Nabi Adam ini tingginya 60 hasta, ya. Kemudiannya umat sekarang ni dia makin rendah, makin rendah, makin rendah. Maka adakah ini menunjukkan Nabi-Nabi terdahulu ni memang tinggi-tinggi, ya, kita je yang rendah. Jadi pandangan tersebut dia semacam mendapat kritikan daripada sebahagian pengkaji, ya. Ada pengkaji yang menyatakan masalahnya tidak ditemui satu bukti yang kukuh bahawasanya umat terdahulu ni tinggi-tinggi, ya. Kalau kita katakan ada kubur orang yang panjang, jadi adakah benar itu kubur itu sepanjang itu sebenarnya? Ada perbahasan. Macam mana pula dengan rangka tengkorak yang besar? Jadi semua itu benda yang perlu diselidik semula. Sejauh mana kebenaran rangka tengkorak kepala yang besar tu, itu kepala orang ke kepala apa. Dan saya masih ingat dalam satu perbincangan dengan seorang ustaz, ustaz itu mengeluarkan satu kemungkinan yang boleh difikirkan, iaitu penemuan kota-kota besar, ibu-ibu sekalian, ya. Kota-kota itu besar, dia punya pintu gerbang pun besar, istana yang besar. Jadi adakah istana yang besar, pintu yang besar itu menjadi dalil bahawasanya umat terdahulu memang tinggi-tinggi, memang besar-besar orangnya? Jadi perkara itu pun sebenarnya masih lagi diragui. Kerana apa? Kerana kita zaman sekarang yang kecil-kecil ni, ibu-ibu sekalian, yang tinggi berapa meter je, kita pun telah menghasilkan bangunan-bangunan yang besar. Bahkan bangunan-bangunan pencakar langit. Kita tengok pintu istana pun bukan main lagi besar, ya. Adakah pintu istana yang besar, bangunan pencakar langit menunjukkan kita ini merupakan umat yang besar, bangsa yang fizikalnya 30-40 hasta? Tidak. Itu hanya teknologi sahaja yang memungkinkan kita membina bangunan yang besar, pintu yang besar, bangunan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam ulasan-ulasan ulama yang lain, sebagai bukti bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi-Nabi terdahulu merupakan orang yang lebih kurang kita sahaja, iaitu tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Ibrahim. Jadi tapak kaki Nabi Ibrahim tu, bila kita pergi ke Mekah, kaki dia lebih kurang sama dengan kaki kita sahaja. Jadi insya-Allah itu dalil yang kuat menyatakan Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi terdahulu tingginya lebih kurang tinggi kita sahaja. Bukanlah Nabi Adam tu setinggi bukit, lalu bertemu dengan Hawa itu antara bukit Jabal Rahmah. Nabi Adam duduk sebelah sini, Ummunah Hawa duduk sebelah sini, lalu tangan mereka pun bertemu. Jadi ini semua cerita yang entah datang daripada mana, dan kemungkinan cerita Israiliyat ataupun cerita rekaan yang lain. Baik. Kalau ditanyakan, kalaulah kita katakan Nabi Ibrahim ni tinggi lebih kurang kita, macam mana pula dengan hadis yang menunjukkan Nabi Ibrahim tinggi, sampaikan Nabi Muhammad SAW pun kita kata apa, tak nampak kepala Nabi Ibrahim. Baik. Sebelum menjawab soalan itu, saya pun nak menjelaskan, selain daripada tapak kaki Nabi Ibrahim juga membina Kaabah. Dan mana Kaabah tu lebih kurang dengan tinggi sekarang lah, ibu-ibu sekalian, benda-benda sekalian. Tinggi Kaabah sekarang ni lebih kurang sama saja dengan tinggi Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masa membina Kaabah itu, Nabi Ibrahim terpaksa berdiri atas batu untuk untuk letak lagi binaan-binaan bahagian atas tersebut. Jadi maknanya Nabi Ibrahim pun terpaksa duduk di atas benda yang lain untuk bagi tinggi bangunan tersebut.
kalaulah baginda terlalu tinggi, buat apa baginda berdiri atas batu dan sebagainya untuk membina Kaabah itu, ya. Jadi ini semua dalil bahawasanya Nabi Ibrahim tingginya lebih kurang kita. Manakala pertemuan Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim yang tinggi, itu peristiwa yang berlaku di syurga. Dan Nabi sendiri menyatakan apabila kita masuk dalam syurga, fizikal kita akan setinggi Nabi Adam AS, iaitu 60 hasta. Itu yang tinggi itu. Jadi di dunia dia pernah sama tinggi. Tapi di syurga Nabi Ibrahim AS ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Lagipun kalau kita katakan Nabi Muhammad ini rendah dan Nabi-Nabi yang lain ini tinggi-tinggi dan tinggi itu berbeza, cuba kita bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Isra' dan Mi'raj, baginda telah bertemu dengan ruh-ruh para Nabi di Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad telah memimpin salat jemaah mereka semua. Nabi Muhammad menjadi imam. Jadi bayangkan macam mana Nabi Muhammad nak bertemu dengan Nabi-Nabi ini, terutamanya Nabi Muhammad jumpa sendiri Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Adakah Nabi Muhammad terpaksa sembang dengan Nabi-Nabi ini dalam keadaan mendongakkan kepala baginda kerana terlalu tinggi? Jadi jawabnya tidak. Kemungkinan sama je tingginya. Cuma bila Nabi Muhammad naik ke syurga, jumpa Nabi Ibrahim di syurga, maka tinggi Nabi Ibrahim itu berbeza. Berbanding Nabi Muhammad jumpa di dunia, iaitu di Masjidil Aqsa, ataupun berjumpa di langit, itu berbeza. Ya, syurga berbeza. Baik. Perkara yang ketiga, ulama menyatakan hadis ini merupakan dalil yang jelas bahawasanya mana-mana anak yang meninggal dunia sebelum baligh, roh mereka akan dimasukkan ke dalam syurga dijaga oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi anak-anak yang belum baligh ni, anak-anak yang mana muda-muda sekalian dia? Iaitu mana-mana anak yang telah pun ditiupkan ruhnya dalam perut ibu dia tu. Jadi sama ada ibunya keguguran anak, ataupun ibunya baru melahirkan anak dan meninggal, ataupun anak itu baru berusia beberapa hari ataupun beberapa bulan, ataupun dah beberapa tahun, ya, ataupun dah beberapa tahun, kalau mereka meninggal dunia sebelum baligh. Semoga Allah panjangkan usia keluarga kita insya-Allah. Kalau mereka meninggal sebelum baligh, maka ruh mereka akan ditempatkan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang kita sedih, ya, memang sedih. Dan tak ada siapa pun yang tidak sedih kalau kematian anak ataupun cucu yang masih kecil. Tapi daripada satu sudut yang lain, roh mereka tu sendiri telah ditempatkan di satu kedudukan yang luar biasa. Cuma kita hanya menunggu masa sahaja untuk bertemu dengan mereka nanti. Baik. Jadi isunya kalau yang dalam kandungan tu, berapa lama dalam kandungan yang membolehkan seseorang itu untuk dimasukkan ke dalam syurga, maka ada khilaf kalangan ulama. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW menyatakan apabila kita berada dalam rahim ibu kita 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari sebagai alaqah, kemudian 40 hari sebagai mudghah. Jadi kalau 40, semuanya 120 hari. 120 hari ini bersama dengan 4 bulan. Maka kalau kita baca dalam ulasan ulama-ulama terdahulu, kebanyakan menyatakan apabila anak sudah mencapai 4 bulan dalam kandungan dan meninggal dunia, maka anak itu perlu diberikan nama dan kita pun solat jenazah terhadap anak tersebut. Kerana ia sudah membentuk, sebenarnya dia dah ada roh dah. Tapi ada sebahagian pengkaji yang menilai balik hadis tersebut dan menyatakan sebenarnya bukan 4 bulan, sebaliknya yang Nabi sebut 40 hari, nutfah, alaqah dan mudghah itu kesemuanya dalam tempoh 40 hari. Nutfah, alaqah dan mudghah itu semuanya berlaku dalam tempoh 40 hari. Jadi kalau 40 hari ni maknanya sebulan 10 hari lah lebih kurangnya, lebih kurang sajalah. Sebulan 10 hari ataupun 9-11 hari ataupun sebulan 9 hari. Mana-mana anak yang meninggal dunia selepas usianya 40 hari, maka kita boleh berikan nama kepadanya
dan nanti Allah Ta'ala akan hidupkan dia, ruhnya akan bersama dengan Nabi Ibrahim AS dalam tanaman syurga itu. Jadi artinya dia ada khilaf kalangan ulama' ibu sekalian. Baik. Seterusnya, bagaimana pula dengan anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia? Adakah mereka pun akan masuk ke dalam syurga ataupun mereka perlu bersama dengan ibu bapa mereka dalam neraka nanti? Na'udzubillah min zalik. Di sini ada 3 pendapat ulama' mudah-mudahan sekalian ya. Pendapat yang pertama menyatakan mana-mana anak musyrik yang meninggal sebelum baligh, mereka pun akan masuk ke dalam neraka bersama dengan ibu bapa mereka. Jadi saya secara peribadi melihat pendapat ini agak keras dan tidak sesuai dengan rahmat Allah Azza wa Jal yang Maha Pengasih. Di samping dalil yang digunakan pun tidak ada dalil yang kuat. Baik. Pandangan yang kedua menyatakan bahawasanya mereka akan diuji nanti. Dan memang ada beberapa golongan, kalau menurut hadis yang bertaraf hasan, akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Antaranya golongan yang kita kata orang yang meninggal sebelum sampai Islam kepadanya, ahlu fatrah. Ataupun masa Islam sampai kepada dia tu dia dah nyanyuk dah. Jadi dia tak dapat nak menilai dengan baik apa yang disampaikan oleh para nabi, para utusan Allah. Yang ketiga, orang yang mana lembang. Jadi dia tak mampu nak menilai dengan baik juga kerana kemampuan akalnya yang agak terbatas. Begitu juga dengan anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh. Mereka semua ini apabila bangkit nanti akan diberikan ujian terakhir oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana kalau mereka lepas ujian itu, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, dan tetapi kalau mereka tidak lepas ujian tersebut, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, na'udzubillah min zalik. Dan ada hujahnya, pendapat ini ada hujahnya, iaitu pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kepada seorang anak yang meninggal masa kecil lagi, Ummul Mukminin menyatakan usfur min asafiril jannah. Anak ini ialah merpati antara merpati syurga, antara burung-burung syurga nanti. Artinya, anak yang meninggal sebelum baligh ini ialah anak syurga. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu kata begitu, adakah kamu tahu kedudukannya nanti? Artinya, kita jangan mudah kata bahawasanya kalau anak tu dia meninggal sebelum baligh, ataupun kalau anak tu special, ya, jangan mudah menyatakan dia ni anak syurga. Kerana syurga ni hanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang tahu dia ni syurga ke dia neraka. Maka kita tak boleh kata dia ni syurga atau neraka. Nanti baru kita tahu. Jadi bagi ulama yang kedua ni, kenapa kita tak boleh kata dia ni syurga ataupun neraka? Kerana kelak mereka akan diberi ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau lepas, mereka akan masuk dalam syurga, dan begitulah sebaliknya. Baik. Saya secara peribadi lebih menyokong pendapat yang ketiga, dan ini pendapat ramai ulama termasuk Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dan saya lihat lebih sesuai dengan konsep rahmat Allah Azza wa Jalla, iaitu mana-mana anak yang meninggal sebelum baligh, termasuklah anak-anak yang istimewa, sama ada sindrom Down ataupun apa-apalah yang lain-lain, keistimewaan yang lain, bergantung kepada tahap keistimewaan tersebut. InsyaAllah mereka semua layak masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Dan dalilnya jelas, apabila Nabi SAW ditanyakan oleh para sahabat, wa auladul musyrikin, adakah anak-anak orang musyrik juga masuk ke dalam syurga? Kata Nabi, wa auladul musyrikin, ya, anak-anak musyrik pun yang meninggal sebelum baligh, mereka akan masuk ke dalam syurga. Jadi itu ulasan-ulasannya. Cuma dia ada satu lagi perbahasan. Kalau anak-anak orang musyrik ni berada dalam syurga, adakah mereka ni nak duduk di syurga yang mana? Kerana kalau anak-anak orang yang beriman, yang meninggal sebelum baligh, mereka akan ikut ibu bapa mereka. Jadi kalau ibu bapa mereka ni berada pada syurga yang tinggi, mereka pun akan berada di syurga yang tinggi. Walaupun mereka langsung tidak pernah beramal. Dan ini merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada ibu bapa sebenarnya. Kerana ibu bapanya beriman, maka Allah Ta'ala angkat martabat anak-anak yang belum baligh ini. Ini dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang-orang beriman akan disusuli oleh zuriat-zuriat mereka, yakni yang belum baligh, berada pada kedudukan yang sama. Ya. Sebagai apa? Sebagai penyejuk hati, balasan pahala daripada Allah Azza wa Jalla terhadap keimanan mereka selama ini. Artinya, anak-anak ini mendapat percikan kebahagiaan ibu bapa mereka. Baik. Manakala anak-anak musyrik ini pula, ibu bapa mereka berada dalam neraka. Jadi, di mana kedudukan mereka? Ada ulama menyatakan mereka inilah yang menjadi kanak-kanak penghibur syurga nanti, yang berlari ke sana ke sini, yang menyediakan makanan untuk orang-orang beriman, dan mereka ni bebas, tak ada siapa pun boleh menghalang kebahagiaan mereka. Ada yang pandangan demikian, tapi ada juga ulama menyatakan tidak. Mereka pun akan dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla, umur pun lebih kurang kita 33 tahun juga, dan mereka ada syurga mereka tersendiri berdasarkan rahmat daripada Allah. Jadi benda tu benda yang kita tak pasti, ibu sekalian. Ala kullin, ya, ala kullin, rahmat Allah itu terlalu luas. Jadi di sini juga kalau kita lihat bagaimana cara kita berhadapan dengan kematian anak-anak kecil. Adakah kita bila solat jenazah tu kita perlu memohon ampunan buat mereka ataupun tidak? Maka ada dua pendapat ulama juga. Kalau ada anak kecil yang meninggal, satu ulama menyatakan ya, kita kena solat jenazah, itu pasti. Tapi solat jenazah tu kita tak perlu mendoakan keampunan buat mereka pun, kerana mereka langsung tidak ada dosa. Jadi kalau tak mohon keampunan, kita nak baca doa apa? Dia ada doa yang lain, iaitu doa untuk memberikan pahala yang banyak dan kesabaran terhadap ibu bapa mereka. Antaranya berbunyi, Allahumma sakkil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah timbangan pahala bagi kedua ibu bapanya. Dan juga ada ayat, wa afriqis sabru ala qulubihima. Berikanlah, limpah kurniakanlah kesabaran buat jantung-jantung mereka untuk menghadapi musibah yang besar ini. Jadi itu pada pandangan yang pertama. Kita tidak doakan keampunan untuk anak-anak tersebut. Sebaliknya mendoakan kebahagiaan untuk ibu bapa mereka. Pendapat yang kedua, yang saya rasa pendapat kedua lebih kuat insya-Allah. Kita doa sekali kedua-duanya. Doa keampunan dosa pun ya. Doa supaya diberatkan timbangan pahala terhadap ibu bapa pun ya. Dengan kita memahami keampunan dosa ni tak semestinya orang itu berdosa, ya, tak semestinya. Sebaliknya kita nak mengangkat martabat dia. Sebagaimana Nabi SAW pun mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah itu bermakna Nabi ni buat dosa? Tidak, Nabi tak buat dosa. Tapi habis tu kenapa Nabi doa minta ampun kepada Allah? Kerana itu mengangkat martabat Nabi SAW. Sebagaimana kita selalu doakan kepada Nabi, ya Allah, berikanlah Nabi kedudukan yang tertinggi di syurga, ati Muhammadanil wasilah, gunakan Nabi kedudukan tertinggi di syurga. Adakah Nabi ni belum dapat lagi kedudukan tertinggi itu? Sampai kita kena doa. Jawabnya tidak. Nabi memang dah dapat dah tempat tertinggi namanya wasilah. Tapi kita berdoa tu sebenarnya memberikan keuntungan kepada kita sendiri. Jadi bila kita mendoakan keampunan untuk anak-anak yang kecil ini, sebenarnya kita mohon keampunan untuk diri kita sendiri, ya. Jadi boleh kita buat kedua-duanya, doa mohon ampun pun ya, dan dalam masa yang sama kita doa supaya ibu bapanya mendapat pahala yang besar, kesabaran. Dan akhir sekali sebelum kita buka perbincangan, ada Nabi SAW sebut kepada mana-mana orang yang meninggal, anaknya meninggal 3 orang ataupun lebih, okay. Mana-mana orang yang kematian 3 orang anak perempuan, kata Nabi. Dan sebenarnya anak lelaki pun, dan dia bersabar atas musibah yang menimpanya. Nabi sebut anak perempuan kan Nabi sebut secara umum, saya kena cek balik. Dia bersabar atas musibah yang menimpanya, maka anak-anak inilah yang akan menjadi benteng antara dia dengan neraka. Maka ada satu riwayat lain yang menyatakan, seseorang bertanya ke Nabi SAW, bagaimana kalau 2 orang yang meninggal? Maka kata Nabi, ya, walaupun 2 orang pun dia sabar, 2 orang anak ini akan menjadi benteng untuknya di syurga nanti.
Maka bertanya pula yang ketiga, bagaimana pula kalau seorang? Bertanya yang kedua ya, bagaimana kalau seorang? Maka kata Nabi SAW, ya seorang pun dikira juga. Artinya kalau satu orang, dua orang, tiga orang pun dah jadi benteng kita daripada neraka, bagaimana kalau dia kematian 4 orang, 5 orang dan 6 orang, ini semuanya menjadi benteng. Dan anak-anak yang jadi benteng ni artinya anak-anak kecil, bukan anak-anak yang dah besar. Ya, kalau dah meninggal umur pun 60, itu standard lah. Memang dah tiba masa pun 60, 70, 80 tu. Tapi ni cerita dia masa yang kecil-kecil ni. Kalau meninggal, mereka lah yang menjadi benteng ibu bapa mereka daripada neraka. Sebab tu saya baca dulu dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Ulama pun bahas lagi umur berapa anak tersebut. Dia ada tahapan dia, tapi benda ni benda yang kita tak tahu pun tak apa sebenarnya. Sekadar nak maklumat sahaja. Kalau dia kematian anak di saat anak itu memang betul-betul menghiburkan hatinya. Kalau standard tu berapa tahun umurnya? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya. Di masa ni dia punya kemuncak sayang kita pada anak tersebut. Tanpa menafikan 8-9 tahun pun kita sayang. Cuma yang 5 tahun, 4 tahun, dia selain daripada sayang tu kerana dia masih kecil. Dia tak banyak benda lagi, dia tak pandai nak urus dirinya. Jadi dia bergantung sepenuhnya pada kita. Dia lain sikit. Berbanding anak yang 8 tahun, 9 tahun ni, walaupun kita sayang, tapi dia banyak, dia dah boleh berdikari. Jadi kalau kematian anak yang usia 4, 5, 6 tahun ni, memang kalau sabar, itulah kesabar yang sangat tinggi. Berbeza dengan anak yang meninggal semasa dalam kandungan, memang sedih. Tapi saya perhatikan orang yang anak meninggal masa kandungan ni, sedihnya tu bukan sedih yang berpanjangan. Kerana anak tu dia tak lahir lagi pun. Tak tengok lagi mukanya bagaimana. Jadi dia beza dengan anak yang dah lahir, yang dah selalu suka menghiburkan hati kita tu, meninggal, jadi perasaannya lebih tinggi, mendalam. Jadi siapa yang sabar, walaupun kematian anak cucu yang berusia 4, 5 dan 6 tahun, kesabaran itulah kesabaran yang tinggi dan layak mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan satu lagi, benda-benda sekalian, hadis ini memberikan satu motivasi kepada kita dan galakan, jangan sedih terlalu lama. Siapa tak sedih kan? Siapa tak sedih? Saya pun selalu doa pada Allah, jangan uji saya dengan melalui isteri, melalui anak-anak, melalui keluarga terdekat dan ujian tu. Yang lain, okey lagi. Tapi kalau anak, isteri, ibu bapa kita, kalau boleh jangan diuji melalui tiga tempat ini. Pasanganlah, isteri dan suami. Tapi kalaulah benda tu menimpa juga kita dan kita sedih, biar kesedihan itu dalam beberapa hari sahaja. 2 hari, 3 hari cukuplah. Sebenarnya kita baca balik hadis-hadis Nabi, terutamanya hadis ini, rupanya anak kita ni bila meninggal, fizikalnya akan berada di alam kubur, tapi dia punya roh dia akan terbang naik ke syurga, dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sebenarnya pada hakikat orang yang meninggal ni, kita sedih dengan dia meninggal. Tapi kalau orang meninggal tu orang yang bahagia, penghuni syurga, mereka pun kalau boleh nak sebut pada kita, tak apa, jangan bimbang. Sebab kami ni dalam perjalanan pergi ke syurga. Syurga dah memanggil-manggil dah. Fizikal mereka sahaja berada dalam tanah, tapi ruh mereka berada dalam syurga. Jadi hadis ini diharapkan boleh memberikan semangat dan motivasi pada kita, insya-Allah. Jadi Puan Amirah, kita boleh mulakan perbincangan kalau ada. Ya, silakan jemaah kalau ada sebarang kemusykilan boleh tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Puan Hasnat. Saya nak tanya sikit sebab macam ni. Adik saya dia meninggal masa dia dalam 40 hari. Tapi somehow ada orang cakap, wah adik saya, dia mimpikan adik saya dah besar, dia cakap. Macam tu ke Ustaz? Kau macam mana? Dia mimpi adik dah besar? Dia mimpi adik saya meninggal masa umur 44 hari tu dah jadi orang, dia dah jadi macam pemuda dah, dia kata. Dia cerita macam ni putih lah, apalah kan. Ya. So saya, ya ke? Saya nak tanya Ustaz tu, terima kasih. Sama, benda tu tak mustahil Puan ya, tak mustahil.
Satunya, mimpi bertemu dengan orang yang dah meninggal ni benda yang diterima. Saya dah baca beberapa ulasan ulama menyatakan ya itu boleh jadi mimpi yang betul. Bukannya ulama kata kalau mimpi jumpa orang dah mati ni mainan tidur semuanya. Tidak. Satu boleh jadi mainan tidur kerana kita terlalu rindu. Yang keduanya memang mimpi yang benar pun. Bahkan pernah sahabat Nabi mimpi kawannya dah meninggal keadaannya sekian. Okey, baik, satu. Yang kedua, berlaku perubahan pada orang yang dah meninggal. Meninggal tu umur 44 hari. Tiba-tiba dah jadi orang besar dah. Kalaulah betul ya, tapi mimpi tak boleh jadi dalil. Ya. Kalaulah betul lah pandangan ulama yang menyatakan 40 hari itu dah ditiupkan roh dan layak untuk dihidupkan semula masuk ke dalam syurga. Kalaulah betul ya. Walaupun pandangan ulama yang ramai kata 4 bulan. Baik. Jadi perubahan fizikal boleh berlaku apalagi bila membincangkan kedudukan anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Ada ulama yang menyatakan mereka pun boleh jadi orang besar di syurga nanti sekitar umur 30 dan 33 tahun. Bukannya jadi anak-anak. Tapi benda tu saya tak nak bahaskan lagi. Mungkin ada di bahagian part yang lain ya tentang anak-anak tadi. Allah kalau ada kita boleh bincangkan lah. Jadi bagi contoh sahabat Nabi tadi dia mimpi kawan dia ni meninggal membunuh diri. Kawan dia nak pergi hijrah bersama dengan Nabi SAW ke Madinah tapi jatuh sakit dan akhirnya dia tak tahan dengan sakit dia tu, dia kerat tangan dia sendiri dan meninggal. Dia pun cerita pada Nabi dan dia cerita pada Nabi bahawa dia mimpi jumpa kawan dia dalam keadaan elok, dalam keadaan baik dia, tapi tangan dia sahaja yang berbalut. Maka Nabi pun doa, Allahumma ghfir li yadihi, ya Allah ampunkanlah tangannya, artinya pulihkanlah balik tangannya. Jadi jangan pula jadi dalil boleh bunuh diri, tidak. Dia bunuh diri itu dalam keadaan dia baru memeluk Islam dan pahala dia berhijrah itu terlalu besar sehingga dosanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berlaku perubahan fizikal, dia berada dalam keadaan baik, cuma tangan sahaja yang berbalut. Jadi tak mustahil puan bermimpi anak dah jadi besar. Itu satu petanda daripada Allah Azza wa Jalla. Harap mimpi itu mimpi yang betul lah, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Okay, ada yang lain? Silakan, ada lagi? Ada lagi kan nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau anak yang meninggal tu dalam lingkungan umur 12 tahun, itu pun boleh jadi petinding daripada mak bapaknya daripada menjadi ahli syurga ya? Daripada neraka? Daripada neraka. Jauh daripada neraka. Okay. Sekejap saya nak tengok juga. Rasanya tak ada perbincangan anak di buku lain. Kita bincang di sini. Yang jelasnya kalau anak-anak tu kecil dan belum baligh, dia jadi benteng. Dia benteng. Manakala orang yang telah baligh, dia jadi benteng cara lain pula Bonda Rafi'ah ya. Kalau yang belum baligh ni, memang dialah yang akan benar-benar mempertahankan mak ayah dia. Tapi kalau yang dah baligh, dia akan jadi benteng daripada sudut memberikan syafaat antara satu sama lain. Jadi sebenarnya kita ni pun boleh memberikan syafaat antara satu sama lain. Cuma syafaat kita orang beriman ni dia levelnya tak sampailah level para Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Tapi boleh ada kemampuan untuk menyelamatkan seseorang daripada neraka pun syafaat kalangan orang beriman. Sepatutnya kawan tu kena masuk neraka. Tapi orang beriman lain pun pertahankan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla dan Allah Ta'ala tahu semua benda ni. Dia pertahan, kumpul-kumpul semua maklumat. Akhirnya dia selamat daripada neraka. Boleh. Sekiranya ramai orang mempertahankannya dengan hujah-hujah. Jadi anak-anak pun begitu. Dia boleh menyelamatkan ibu bapa mereka. Dan satu benda yang kita kena maklum, anak-anak ni apabila mereka berbuat baik atas dasar didikan dan asuhan daripada ibu bapa. Walaupun ibu bapa tu tak mengajar secara langsung. Ibu bapa hantar ke sekolah, bayar iuran sekolah, beli baju sekolah. Ibu bapa tak ajar pun. Tapi dia panggil apa, hantar pada guru.
secara tak langsung, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak ini sampailah mereka besar sekalipun, sampailah mereka meninggal dunia, labanya dapat kepada ibu bapa itu. Ya. Maknanya kita sebagai ibu bapa ni, bila anak ni buat pahala, sama ada anak tu kecil ataupun anak tu dah besar, kita mendapat pahalanya. Jadi begitulah yang Bunda Rafiah, anak yang meninggal 12 tahun tu, sepanjang dia buat baik, sepanjang hidup dia tu, memberikan pahala kepada kita. Ya. Dan mereka ni pun, bila mereka balik, pahala mereka terus, kita panggil apa, dia punya autodidak. Pahala tu terus masuk dalam akaun mereka, dan segala kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh mereka sebelum balik, itu dipadamkan oleh Allah. Hanya pahala sahaja yang transfer kredit masuk ke dalam akaun. Allah Allah. Sila Bunda. Oh, terima kasih. Masya Allah Ustaz. Ustaz, ada soalan ni. Ada soalan, Ustaz, mak saya gugur masa kandungan 7 bulan, hancur. Masa mak saya mimpi dan letak nama Muhammad, bolehkah Ustaz? Sedangkan tak tahu jantina, cuma dalam mimpi kata lelaki. Okey, terima kasih banyak. Kandungan, Kak Ina. Dia begini, bila kita anak meninggal dalam kandungan dan kita tak tahu dia lelaki ataupun perempuan, ulama mencadangkan supaya kita memilih nama yang boleh digunakan untuk lelaki dan juga perempuan. Contohnya apa? Contohnya kita letak nama Fairuz, lelaki boleh, perempuan pun boleh. Ataupun kita letak nama Suhail, Rabi'ah tu lelaki ada, perempuan pun ada, Salamah, ataupun Nur, Nur pun lelaki dan juga perempuan. Hatta kalau kita letak nama Amira, pun boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kalau ikut kaedah bahasa Arab lah. Ada sedikit modified lah pada nama tersebut. Tapi saya tak cadangkan nama Amira. Kita boleh letak Zaini sebagai contoh. Nur. Itu nama-nama yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Jadi kalau boleh Kak Ina, cari nama yang sesuai begitu. Dan panggil apa? Anak tu walaupun hancur sekalipun, tetap dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Aiman, betul? Aiman pun boleh, lelaki dan juga perempuan. Apakah status kandungan yang gugur umur 4 minggu ataupun 6 minggu? Kalau 4 minggu dia tak jadi lagi lah. Dia paling kurang ulama kata 40 hari. Kalau 40 hari tu 6 minggu lah kan? 6 minggu. Okey, kalau ataupun standard ulama kata 4 bulan. Jadi kalau kita nak pegang pendapat yang kata 40 hari boleh, ada hujahnya. Tapi kalau 4 minggu tu dia belum lagi. Dia masih lagi antara nutfah, alaqah dan juga mudghah. Okey, ada yang lain? Saya tambah Silakan lagi. kalau ada lagi. Kalau tak ada, kita nak tutup majlis lah. Saya tambah sikit lagi. Silakan Baik. Ustaz. Puan Amira, bonda-bonda sekalian, kalau kita lihat dalam perbahasan ulama, adakah anak-anak kecil ini dia akan kekal kecil masa di syurga nanti ataupun dia boleh jadi orang yang besar? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan anak-anak ini dia kekal kecil. Dia kekal sebagai anak kecil dan itulah anak yang disebutkan dalam Al-Quran, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Anak-anak yang ada berlegar di syurga nanti, yang lu'lu'an mansura. Okey. Ibu Azhar kata wildan. Ada perkataan wildan dan ada perkataan ghilman. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Itu dalam surah At-Tur. Baik, satu pandangan yang menyatakan anak-anak kecil ini dia kekal sebagai orang yang kecil dalam syurga nanti. Dan sebab itulah anak-anak kecil ini dia akan ikut syurga mana mak ayah dia duduk. Dia akan tinggal sekali lah. Dia tinggal sekali. Cuma dia tidaklah akan menyusahkan mak ayah dia. Mak ayah dia pun ada kehidupan sendiri. Dia bebas berada dalam syurga tersebut. Baik. Pandangan kedua menyatakan bahawasanya anak-anak kecil ini pun akan dibangkitkan, akan dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya standard kan Nabi sebut. Penghuni syurga ni umurnya dalam 30 ke 33 tahun. Ya. Jadi walaupun dia meninggal masa dalam kandungan,
Walaupun dia meninggal usia baru sehari, 2 hari ataupun beberapa bulan. Walaupun dia meninggal masih usia 10 tahun. Dia pun akan dibesarkan oleh Allah jadi umur sekitar 30 ke 33 tahun. Dan kemudiannya mereka pun akan berkahwin. Sesama manusia lah. Berkahwin dengan siapa tu, itu kehendak Allah Azza wa Jal. Kerana Allah sendiri menyatakan dalam syurga tidak ada orang membujang. Bila Allah sebut dalam syurga tidak ada orang membujang, artinya anak-anak tak ada lah. Sebab tidak ada orang yang membujang, maka anak-anak tidak ada. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, habis tu kalau kita kata bahawa anak-anak ni dah jadi besar, macam mana pula dengan anak-anak yang ada dalam syurga, yang kita namakan sebagai wildan tadi, yang kita namakan sebagai wilman tadi, macam mana? Maka jawab ulama, antaranya Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, anak-anak tu bukannya manusia, bukannya anak Adam. Anak-anak yang menjadi penghibur di syurga tu ialah satu hidupan yang lain yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi penghibur di syurga nanti. Macam ada bidadari. Bidadari itu bukan kalangan anak Adam, itu manusia yang lain. Begitulah dengan anak-anak di syurga nanti yang ada 2 kategori. Satu wildan yang betul-betul kecil dalam usia 5, 6, 7 tahun. Satu lagi gilman yang sekitar umur 10, 11 dan 12 tahun. Maknanya bukan manusia kalangan anak Adam. Jadi ada 2 pendapat. Saya kira boleh jadi pendapat yang kedua itu ada kekuatannya, bahawasanya anak-anak kecil ini semuanya akan dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ada sedikit lagi saya nak tengok. Adakah dia akan jadi benteng kepada mak dia, anak ini terbaring sejak kecil hingga meninggal? Ya, boleh jadi benteng. Apalagi kalau mak dia jaga dia yang sakit, tak boleh buat apa-apa. Jadi pahala mak dia tu tak boleh digambarkan terlalu besar. Anak ini akan jadi saksi keimanan mak dia di syurga nanti, di hari akhirat nanti. Bonda ada cium cucu saudara meninggal sebaik sahaja dilahirkan. Subhanallah, wangi sangat. Ada kata bawah syurga. Itu Allah Alam. Tak berani kita nak cerita. Tapi benda tu logik. Kalau Allah Ta'ala izinkan kita dapat mencium sesuatu yang orang lain tak dapat cium, jadi benda tu logik. Cuma benda tu tak perlu dibising-bisingkan kerana dikhawatiri ada fitnah. Sekadar Bonda Rafi'ah cerita kat sini tak apa. Ya. Tapi tak perlu dibising-bisingkan sangat, nanti dia akan berlaku macam-macam tanggapan yang tidak akan memberikan kesan yang negatif. Ya, Allah Allah. Terima kasih banyak Ustaz, pada sikit nak tanya Ustaz. Okay, Mana pula? Ustaz. Bagi-bagi ni dulu tanya. Okay, silakan. Wan. Okey, Bunda Asia dulu baru nanti Puan Amira ya. Ya, boleh. Bunda Asia silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada kemusykilan sikit mengenai dengar-dengar anak bunian tu pula. Itu macam mana Ustaz? Anak bunian? Yang orang kata anak bunian, apa bila mengandung anaknya hilanglah, apalah. Itu saya nak tu. Saya minta penerangan Ustaz, apa kenapa benda tu. Bunda Asia, wallahualam saya tak berani komen dalam bab ini. Yang bila dia mengandung, anaknya ada tiba-tiba hilang, perutnya jadi kurus. Jadi untuk kita menafikan semua itu secara mutlak, saya tak berani. Tapi untuk kita menerima dakwaan tersebut pun kita kena hati-hati ya. Kerana seboleh mungkin kita jangan babitkan alam jin dalam kehidupan kita. Kerana khawatir tak ada apa pun, tapi kita percaya ini orang bunian ambil anak kita ni. Jadi sebab itulah anak kita hilang. Jadi akhirnya dia akan menjadi satu ketakutan kepada masyarakat dan kepercayaan yang takhayul pula kalangan masyarakat akan timbul. Jadi lebih baik kita dengar nasihat daripada doktor. Apa kata doktor yang sebenarnya, kita pegang yang doktor je. Walaupun ada kemungkinan bunian dan sebagainya tu, kita tepikan, kita pegang dulu pandangan doktor, itu lebih selamat. Dalam masa yang sama kita doalah agar keturunan kita selamat semua insya-Allah. Okey, Puan Amira akhirnya? Ustaz, sekiranya ibu bapa tu tidak masuk ke dalam syurga kan? Adakah anak-anak kecil yang meninggal ni memberi syafaat? Maknanya dia tarik bapa masuk ke syurga. Okey, ada hadisnya dalam buku ni. Tapi saya tak tahu kat mana ya hadis tu. Okey, ada dalam surat 257. Dalam surat 257.
dipanggil sebagai da'amis di syurga nanti kan. Okey. Nanti kita akan lihat hadis ni secara lebih spesifik. Anak-anak ni, dia tidaklah boleh menarik ibu bapanya terus masuk ke dalam syurga, Puan Amira. Dia akan berusaha, tapi akhir sekali yang utama ialah amalan ibu bapa itu sendiri. Macam orang lain pun, orang-orang beriman tidak mampu mengeluarkan seseorang ahli neraka daripada neraka kalau dah masuk neraka. Selagi mana tak masuk neraka, kita boleh berjuang lagi. Kita menjadi saksi kebaikan dia. Betul dia ada kejahatan dia buat, tapi dia pernah bantu kita di saat kesusahan. Jadi kita jadi saksi terhadap kebaikan dia untuk selamatkan dia daripada diputuskan sebagai ahli neraka. Tapi kalau dia dah masuk ke dalam neraka, kita sebagai orang-orang yang tak ada apa-apa ni tak mampu nak mengeluarkan dia daripada neraka kecuali seorang je yang mampu berbuat demikian. Orang itu tak lain dan tak bukan ialah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah pun boleh keluarkan orang daripada neraka ataupun memendekkan tempoh orang berada dalam neraka jika ada sebab. Kalau tak ada sebab tak boleh. Bukannya Rasulullah ni dia senang-senang je. Allah, aku nak orang tu lah masuk dalam syurga, keluarkan dia daripada neraka, tak boleh. Semua benda tu mesti ada sebab. Antara sebabnya ialah dia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Apa contoh sunnah Nabi yang dihidupkan? Antaranya ialah dia yang banyak membantu masa banjir sebagai contoh, ataupun dia yang banyak membantu anak yatim sama ini sebagai contoh, ya. Maka ada sebab. Bila ada sebab, Rasulullah boleh membantu mereka. Anak-anak kecil ni macam mana pun dia tetap bergantung kepada amalan utama ibu bapa mereka. Kalau memang mak ayah dia tokek dadah sebagai contoh, na'udzubillah min zalik. Ataupun memang orang yang suka fitnah orang, suka buat jahat dengan orang. Jadi anak-anak tak mampu. Tapi kalau mak ayah dia ni baik, bukanlah jahat, suka ganggu orang apa, cuma amalan kurang, maksiat tu ada buat. Kalau main judi pun adalah judi sikit-sikit yang sekadar menang RM20, RM30, bukannya melibatkan angka yang besar, ya, judi di kampung je. Tapi bab solat dia solat. Cumanya dia ada perangai-perangai tak elok tu dia ada. Yang tu boleh lagi, tetapi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. So, kalau ada lagi, okey. Silakan Kak. Sila. Ustaz, anak-anak orang musyrik, maknanya mereka terpisah teruslah dengan ibu bapa mereka kalau sampai kesudah ibu bapanya mati dalam keadaan tidak Islam. Betul. Bahkan kita kena faham dalam surah Hud, Allah Ta'ala dia sebut kepada Nabi Nuh sebagai pengubat hati Nabi Nuh alaihissalam. Bila Nabi Nuh doa, inna bani min apa ayat dia ya? Saya lupa dah. Ini anak saya ya, ini anak saya, kata Nabi Nuh. Maka kata Allah, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Keluargamu ialah orang yang beriman sahaja. Orang tak beriman itu bukan ahli keluarga. Okay, satu. Jadi ibu bapa yang musyrik itu bukan ahli keluarga bagi anak-anak tadi. Yang kedua ialah cerita Nabi Ibrahim AS yang sedih tentang ayah dia. Dan bila tiba di hari akhirat, ayahnya datang, wahai Ibrahim, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawmal qiyamah. Bukankah engkau telah berjanji tidak mahu menjadikan aku ini hina di hari kiamat? Lalu Nabi Ibrahim pun doa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala pun menyatakan, Allah Ta'ala pun ubah ayah Nabi Ibrahim ni jadi seekor dubuk yang penuh dengan bulu yang sangat menjelitkan. Maka Nabi Ibrahim pun terkejut tengok ayahnya dan ayahnya dicampakkan ke dalam neraka. Sedikit sebanyak mengubat hati Nabi Ibrahim AS, itu bukan ayahmu lagi. Itu ialah binatang yang hina. Jadi dalam bab ini memang akan terpisah selama-lamanya. Ya? Baik, tak boleh kata apalah. Okey. Kita kalau tak lagi soalan, kita tutuplah ya Ustaz. Ya. Adapun Puan Amira, kalau Ustaz, ibu bapanya ibu bapa ataupun salah seorang masuk neraka dahulu, kemudian boleh masuk ke syurga balik, maka mereka boleh bersama dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Timbul satu persoalan yang saya lupa nak sebut.
Kalau anak-anak yang belum baligh, mereka akan bersama di syurga sama darjat dengan ibu bapa. Bagaimana kalau anak-anak yang dah baligh? Ya, anak-anak dah baligh, adakah mereka akan bersama dengan ibu bapa mereka di syurga di tingkatan yang sama? Jawabnya tidak begitulah. Kalau begitu semua orang akan bersama di syurga yang sama. Inilah mak ayah kita duduk sekali dengan mak ayah kita. Mak ayah kita pun ada mak ayah dia juga. Tok kita pun ada mak ayah dia juga. Moyang kita pun ada mak ayah dia juga. Jadi dia tak sama, dia jadi kacau lah. Semua berada di syurga yang sama. Jadi kalau orang dah baligh, mereka akan berada di syurga yang berasingan. Dan bila berada di syurga yang berasingan ini, ini sebagai akhir je. Dia memang 11.30 kan? Bila berada di syurga yang berasingan, satu, pasti orang yang berada di syurga yang tinggi boleh menziarahi orang yang berada di syurga bawah. Jadi kalau mak ayah yang tinggi, mak ayah akan ziarah anak-anaknya yang berada di bawah, atau mereka boleh berkumpul di mana-mana lah untuk buat gathering tu. Yang kedua, boleh tak orang yang berada di syurga bawah menziarahi orang yang berada di syurga yang tinggi? Maka ada satu asar yang menyatakan orang berada di syurga yang bawah tidak boleh naik ke syurga yang tinggi. Tetapi satu berita gembira untuk kita semua, asar yang menyatakan orang syurga di bawah tak boleh ziarah orang syurga tinggi itu ialah asar yang maudhu' ataupun palsu, yang tidak boleh diterima sebagai hujjah. Jadi saya berdasarkan apa yang saya baca, insya-Allah orang yang berada di syurga yang rendah pun dibenarkan untuk menziarahi orang berada di syurga yang tinggi dalam beberapa ketika dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita di dunia sekarang pun ada beberapa orang kadang-kadang dijemput pergi ke istana negara dan sebagainya untuk pergi lawat-lawat. Jadi boleh. Jadi orang syurga rendah pun ada peluang menziarahi syurga yang tinggi dengan izin dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas. Kesimpulannya berbahagialah mereka yang anak-anaknya yang telah meninggal semasa kecil ataupun besar, Ustaz. Ibu bapa yang mendapat pahala, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita lah dalam urusan agama. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Sebelum menutup majlis, ikan saya buat sedikit ibahan kuliah hari ini, Ustaz. 2 petang kita ada tahsin Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah. 5.15 petang kuliah asal bersama Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. 8 malam kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Yang Ma'arif Datuk Abbas bin Nurdin. Okey. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.